Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati wa ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan limpah kurnia, izin dan kesian belasnya, dipanjangkannya umur kita untuk sehari lagi, yang mana itu bererti kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk menyempurnakan usaha atas iman dan amal soleh sebagai bekal untuk balik jumpa Allah dalam keadaan membawa iman dan amal yang sempurna, menepati kehendak Allah dan Rasulnya, dan insya-Allah dengan limpah kurnia dan izin Allah juga di malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita berada di dalam satu lagi majlis perkongsian ilmu, iaitu satu lagi sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, iaitu pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah, yang diterjemahkan oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur Hafizahullah dan Muhammad Hazim bin Husin Hafizahullah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang kelima, insya-Allah. Kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah, terjemahannya oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur Hafizahullah dan Muhammad Hazim bin Husin Hafizahullah, yang diterbitkan oleh Darussyakir Enterprise Sdn Bhd. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook isi kandungannya ini adalah versi PDF bagi edisi ke-6 tahun 2017. Diterbitkan oleh Darul Syakir Enterprise dan dicetak oleh Aneka Print and Packaging Sdn Bhd.
Manakala saya makan teks-teks terjemahan oleh Ustaz Muhammad Norzi bin Nasir, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, dan juga oleh Ustaz Muhammad Khafiz bin Sorani, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Manakala penilai pula oleh Ustaz Abdul Hamid bin Hashim, pakar rujuk bidang hadis dan pengetua Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur, dan Dr. Faisal bin Ahmad Shah, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Universiti Malaya, UM. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini. Untuk makluman, dalam sesi-sesi terdahulu telah pun kita kongsikan muqaddimah kitab ataupun pendahuluan kitab. Juga fasal pertama, ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya. Bahagian pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Dan juga bahagian kedua, ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Juga sebahagian daripada bahagian ketiga, bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah, yang mana dalam sesi perkongsian terakhir sebelum ini, itu sesi perkongsian audiobook yang keempat, telah pun kita kongsikan berhubung kait dengan ilmu hadis ar-riwayah. Dan insya-Allah di malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan dapat kita teruskan pula dengan sambungannya, iaitu sambungan kepada bahagian ketiga, bermula daripada ilmu hadis ad-dirayah. Kita masih lagi berada di dalam fasal pertama, ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya. Dan kita sekarang ini akan menyambung bahagian ketiga daripada fasal pertama, iaitu bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Dengan tumpuan kita pada kali ini adalah berhubung kait dengan ilmu hadis ad-dirayah. Semoga perkongsian audiobook kita ini akan sedikit sebanyak membawa manfaat kepada kita semua dalam memantapkan ilmu pengetahuan agama kita sebagai bekal untuk kita balik jumpa Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook kitab ilmu mustalah, pengenalan ilmu mustalah al-hadis bagi sesi perkongsian yang kelima. Bahagian ketiga daripada fasal pertama. Bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Ilmu hadis merangkumi dua tajuk utama, iaitu ilmu hadis ar-riwayah dan ilmu hadis ad-dirayah. Untuk makluman, ilmu hadis ad-dirayah telah pun kita kongsikan perkongsian isi kandungannya dalam sesi perkongsian audiobook keempat sebelum ini.
Dan di malam yang berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook yang kelima ini, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita berhubung kait dengan ilmu hadis ad-dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah, yang mana penjelasan dan huraiannya akan meliputi beberapa pecahan, iaitu pertamanya, ta'rif ad-dirayah menurut bahasa dan istilah. Kedua, tajuk perbincangan ilmu hadis ad-dirayah. Ketiga, kelebihan ilmu hadis ad-dirayah. Keempat, faedah-faedah ilmu hadis ad-dirayah. Kelima, matlamat ilmu hadis ad-dirayah. Keenam, kepentingan ilmu hadis ad-dirayah. Ketujuh, hubungan ilmu hadis ad-dirayah dengan ilmu hadis ar-riwayah. Kelapan, hukum ilmu hadis ad-dirayah. Hukum mempelajari ilmu hadis ad-dirayah. Kesembilan, pengasas ilmu hadis ad-dirayah. Topik seterusnya adalah perumpamaan antara ar-riwayah dan ad-dirayah. Berikut adalah penjelasan dan huraian penulis kitab ini bagi ilmu hadis ad-dirayah. Bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Ilmu hadis merangkumi dua tajuk utama, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah. Topik perbincangan yang pertama adalah ta'rif ad-dirayah menurut bahasa dan istilah. Ta'rif ad-dirayah menurut bahasa dan istilah. Ad-dirayah menurut bahasa. Ad-dirayah ialah masdar, yakni kata terbitan daripada perkataan dara yadri. Maknanya ialah mengetahui sesuatu. Ad-dirayah ialah masdar, yakni kata terbitan daripada perkataan dara yadri. Maknanya ialah mengetahui sesuatu. Ad-dirayah menurut istilah. Ad-dirayah menurut istilah ialah ilmu mengenai prinsip-prinsip untuk mengenali perihal sanad dan matan. Ad-dirayah menurut istilah ialah ilmu mengenai prinsip-prinsip untuk mengenali perihal sanad dan matan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai wasilah, yakni perantaraan untuk mengetahui sama ada sesuatu hadis itu diterima atau ditolak melalui penelitian, pembezaan, kritikan, kajian mengenai anasir-anasir yang membolehkan hukum terhadap sesuatu sanad, sama ada ia sahih ataupun dhaif, dan kajian untuk memahami maksud matan dengan kefahaman ilmiah. Topik perbincangan yang kedua iaitu tajuk perbincangan ilmu hadis ad-dirayah. Tajuk perbincangan ilmu hadis ad-dirayah. Perbincangan ilmu ini ialah mengenai perawi dan riwayat hadis dari segi penerimaan, penolakan ataupun tergantung. Ilmu ini digunakan dalam bentuk permasalahan berupa pernyataan daripada kaedah-kaedah menyeluruh yang terhimpun dalam buku-buku mustalah al-hadis. Contohnya seperti kaedah-kaedah berikut.
Pertama, setiap hadis yang bersambung sanadnya melalui riwayat seseorang yang adil dan sempurna dabtnya, yakni kemampuan untuk menjaga riwayat sehingga dapat disampaikan tepat sebagaimana didengari dari awal sanad hingga akhirnya tanpa sebarang syuzuz, yakni kenadiran dan illah, kecacatan, maka ia berstatus hadis sahih. Kedua, setiap sanad hadis yang tidak gugur padanya walaupun seorang perawi, maka sanad tersebut adalah bersambung, muttasil. Ketiga, setiap matan yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, yakni yang dipercayai, tetapi bertentangan dengan riwayat seseorang yang lebih siqah, lebih dipercayai daripadanya, maka ia adalah syaz. Ia adalah syaz. Selanjutnya, topik perbincangan yang ketiga iaitu kelebihan ilmu hadis ad-dirayah. Kelebihan ilmu hadis ad-dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah ini diklasifikasikan sebagai antara semula-mula ilmu Islam kerana melaluinya maklumat yang telah pasti daripada Rasulullah SAW atau yang tidak pasti boleh diamalkan atau tidak boleh diamalkan, sesuai digunakan sebagai hujah atau tidak sesuai digunakan sebagai hujah, dapat dikenal pasti. Selanjutnya, perbincangan keempat adalah faedah-faedah ilmu hadis ad-dirayah. Faedah-faedah ilmu hadis ad-dirayah. Intisari faedah-faedah ilmu ini diringkaskan seperti mana berikut. Pertama, ia merupakan satu-satunya ilmu yang memperkenalkan cara untuk membezakan antara hadis yang makbul, yakni yang boleh diamalkan, dan hadis yang mardud, yakni tidak boleh diamalkan dan tidak boleh berhujah dengannya. Faedah yang kedua, ilmu ini memberi khidmat kepada hadis sebagai syarah hadis dan menjelaskan maksudnya. Faedah yang ketiga, ilmu hadis ad-dirayah ini menghilangkan pencanggahan zahir antara hadis-hadis dan menjawab persoalan-persoalan yang terdapat padanya. Faedah yang keempat, ilmu hadis ad-dirayah ini menentukan sesuatu hadis yang telah dimansukhkan dan yang tidak dimansukhkan. Faedah yang kelima, ilmu hadis ad-dirayah ini memberikan variasi dan suasana yang baik untuk beramal dengan hadis pada tempat dan keadaan yang tertentu. Demikian juga banyak faedah-faedah yang banyak dan mengandungi manfaat yang besar serta tidak tersembunyi bagi mereka yang memikirkannya. Topik perbincangan yang kelima iaitu matlamat ilmu hadis ad-dirayah. Matlamat ilmu hadis ad-dirayah. Antara matlamat utama ilmu ini ialah, pertama, dapat mengamalkan hadis-hadis makbul, yakni hadis-hadis yang diterima. Kedua, berjaya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, topik perbincangan keenam, kepentingan ilmu hadis ad-dirayah. Kepentingan ilmu hadis ad-dirayah. Kepentingan ilmu ini merangkumi penyelidikan berkenaan riwayat, syarat-syarat, jenis-jenis, hukum hakam, hal ehwal para perawi, nilai sesebuah hadis, dan kedudukannya sama ada sahih,
hasan atau dhaif. Selain itu, ilmu ini merangkumi kajian berkaitan kefahaman nas, yakni fiqhun nas, sesuatu yang boleh dijadikan dalil, dan penemuan-penemuan lain yang dapat dibongkar dan diketahui. Selanjutnya, topik perbincangan ketujuh, hubungan ilmu hadis ad-dirayah dengan ilmu hadis ar-riwayah. Hubungan antara ilmu hadis ad-dirayah dengan ilmu hadis ar-riwayah. Hubungan ilmu dirayah dan ilmu riwayah adalah seperti hubungan usul fiqh dan fiqh. Setiap satu daripada keduanya berfungsi sebagai wasilah, yakni sebagai perantaraan agar maksud yang dikehendaki daripadanya menjadi kenyataan. Maksud bagi usul fiqh ialah mendapatkan dalil-dalil hukum fiqh, dan maksud bagi ilmu dirayah al-hadis ialah mendapatkan dalil-dalil bagi hukum hakam hadis, sama ada ianya sahih, hasan atau dhaif. Selanjutnya, topik perbincangan ke-8, hukum mempelajari ilmu hadis ad-dirayah. Hukum mempelajari ilmu hadis ad-dirayah. Mempelajari ilmu ini, kemudian mengajarkannya adalah sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah, dan jika ia tidak dilaksanakan dan dipelajari, maka seluruh umat akan menanggung dosa. Topik perbincangan yang ke-9, pengasas ilmu hadis ad-dirayah. Pengasas ilmu hadis ad-dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah ini tidak diasaskan oleh individu tertentu seperti mana ilmu ar-riwayah. Bahkan, kewujudannya adalah secara berperingkat-peringkat, sebagaimana yang akan diterangkan seperti mana berikut. Pada 3 kurun hijriah yang pertama, ilmu ini bercampur aduk dan berselera dalam pelbagai kitab seperti kitab Ar-Risalah dan Al-Um oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Kitab As-Sahihain oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Dan Imam Muslim bin Al-Hajj Al-Qushairi, wafat 261 Hijriah, dan lain-lainnya. Pada kurun ke-4 Hijriah, beberapa perbahasan dalam bidang ini telah dikarang berasingan daripada perbahasan yang lain dalam kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Khalad Al-Ramahurmuzi, wafat 360 Hijriah. Kemudian, pada kurun ke-5 Hijriah, Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, wafat 405 Hijriah, menghasilkan sebuah kitab yang tersendiri di dalam bidang ini dinamakan Ma'rifah Ulum Al-Hadis. Seterusnya, pada kurun ke-7 Hijriah, muncul sebuah kitab agung yang dikarang oleh Imam Ibnu As-Salah Asy-Syahrazur, wafat 643 Hijriah, menjadikan penulisan dalam bidang ini telah meningkat ke satu tahap kesempurnaan dan masyhur sebagai Muqaddimah Ibnu As-Salah dan Ulum Al-Hadis. Kemudian, penulisan dan karangan dalam bidang ini berkesinambungan dan berlangsung sehingga ke hari ini. Perbahasan mengenainya adalah pada bahagian yang akan datang daripada fasal pertama ini.
Selanjutnya, sebagai menutup sesi perkongsian audiobook bacaan kitab ini, bagi sesi perkongsian audiobook yang kelima di malam yang berbahagia ini, akan kita kongsikan pula topik yang selanjutnya, iaitu perumpamaan antara ar-riwayah dan ad-dirayah. Perumpamaan antara ar-riwayah dan ad-dirayah. Bagi menambah penjelasan tentang ar-riwayah dan ad-dirayah, serta perbezaan antara kedua-duanya, adalah mungkin untuk mengandaikannya sebagai surat berdaftar. Postman membawa, menjaga dan menyampaikannya dengan selamat dan sejahtera, tanpa perlu membebankan dirinya untuk memahami dan mengkaji isi kandungannya, serta mengetahui nilainya. Maka, tugas postman ini menyerupai hal perawi bagi hadis. Sementara penerima surat tersebut, dia akan melihat kepada sampul, pengirim, tarikh penghantaran dan penerimaan, kemudian membuka, membaca dan meneliti isi kandungannya. Maka dialah orang yang mampu mengambil faedah daripadanya dan memberi hukum kepadanya. Hal ini menyerupakan hal ad-dari, iaitu orang yang mahir dalam bidang ad-dirayah. Sila lihat Muhadarat fi Usul Ilm Al-Hadis oleh Dr. Abu Lubabah At-Tahir Husain, halaman 23 hingga 24. Dan Ulum Al-Hadis Asiluha wa Mu'asiruha oleh Dr. Muhammad Abu Al-Laith Al-Kharabadi, halaman 8 hingga 9. Dan Adab Al-Hadis An-Nabawi oleh Dr. Bakri Sheikh Amin, halaman 22. Dan Al-Madkhal ila Dirasah Ulum Al-Hadis oleh penulis kitab ini pada halaman 149 hingga 265. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook bagi kali yang kelima, bagi perkongsian isi kandungan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah, yang mana terjemahannya oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur dan Muhammad Hazim bin Husain Hafizahullah. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat kepada, pertama-tamanya kepada penulis kitab ini, juga penterjemahnya dan sesiapa jua yang terlibat dalam menjayakan penghasilan kitab ini sehingga dapat menemui pembaca, dan juga semoga ganjaran dunia dan akhirat yang sebesar-besarnya dikurniakan juga oleh Allah kepada kita semua yang mengikuti sesi perkongsian audiobook ini, juga kepada sesiapa saja yang mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.